bertanyakan dengan Profesor Mada Dr. Iwan. Terdapat beberapa dalil daripada Al-Quran berkaitan langkah pencegahan. Antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud janganlah kamu melemparkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Adakah perbuatan menolak vaksin ini, Doktor, antara tindakan yang melemparkan diri dalam kebinasaan? Okey, ayat ini dia bersifat umum. Tadi hadis yang saya kongsikan tadi kan berkenaan dengan taun. Ini lebih tepat kalau digunakan sebagai dalil yang memberi satu langkah pencegahan. Yang di mana hadis tadi ni hadis berkaitan taun, kalau berlaku taun di satu tempat jangan masuk. Kecuali kamu ahlinya ataupun doktor yang akan merawat pesakit. Kalau kamu ada tempat tu jangan keluar sebab mungkin kamu bawa virus ataupun kuman tersebut kan. Baik. Isu vaksin, apa dalil pencegahannya? Kan? Jadi kalaulah dalam kes taun ini kita boleh jadikan sebagai satu dasar langkah pencegahan yang demi untuk menyelamatkan nyawa. Maka begitulah juga vaksin. Sebab vaksin ni dia bukan macam penyakit demam dan sebagainya, tetapi ia melibatkan penyakit-penyakit yang boleh membawa mati. Jadi sekarang ni program imunisasi yang kerajaan Malaysia melalui KKM ambil ialah dengan memberi vaksin kan, dan vaksin ini untuk mencegah daripada berlakunya penyakit-penyakit yang boleh membawa kepada kematian. Okey, jadi ini sebagai satu persediaan. Sebab itu kalau taun boleh dijadikan sebagai asas langkah pencegahan, maka vaksin juga kita boleh kiaskan ataupun kita boleh analogi dari segi persamaan ilah, iaitu untuk menyelamat nyawa, kerana kedua-dua isu ini adalah penyakit yang boleh membawa kepada kematian. Sebab itu kita kena faham bahawa program vaksin ini dia bukan sekadar nak suka-suka kita nak cucuk, tetapi ia sebagai satu langkah pencegahan. Kan? Dan langkah pencegahan tadi kita dah sebut, itu antara dalilnya. Dan ada lagi sumber hadis, antaranya ini berkaitan dengan binatang pula, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahawa la yuridanna mumridun ala musih, iaitu jangan kamu campur unta-unta yang sakit dengan unta-unta yang sihat. Haiwan pun Nabi dah. Untuk haiwan pun Nabi dah bagi panduan supaya jangan campur. Sebab apa? Sebab dia mungkin boleh berjangkit. Jadi apatah lagi untuk manusia. Sebab itu bagi saya, mereka yang menolak program vaksin dan juga kita panggil yang tidak mahu program vaksin ini, bagi kita cuba bawa hujah dari segi sudut syar'i yang menolak vaksin ini syar'i ataupun tidak. Sebab berdasarkan kajian kita, berdasarkan perbincangan kita bersama para mufti, bersama para fuqaha kita yang ada di Malaysia, di peringkat dunia dan sebagainya, semuanya menganggap bahawa program vaksin ini adalah harus, bahkan kadang-kadang dia boleh sampai ke tahap wajib. Kita akan pergi kepada tahap wajib itu. Tapi nak ke Datuk Dr. Zulkifli, menurut Ketua Sektor Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawalan Penyakit KKM Dr. Wan Nuraini Wan Muhammad Nur, terdapat beberapa faktor yang dipercayai menjadi punca mengapa penyakit berjangkit ini muncul semula, Datuk. Antaranya disebabkan penolakan vaksin, kesan migrasi dan proses kemodenan, penerokaan kawasan tanah baharu, globalisasi perdagangan, makanan, kehadiran pelancong, perubahan gaya hidup dan kerentangan kepada antibiotik. Jadi ada yang memberi hujah, Datuk, kembalinya polio ini bukan salah anti vaksin 100%. Ia lebih kepada migrasi pendatang asing yang tidak divaksin selain isu persekitaran yang tidak sanitari. Komen Datuk bagaimana? Memang betul. Bukan semuanya disebabkan oleh influence anti vaksin ni ya. Tapi kalau kita tengok di kawasan tuaran tu, dia punya vaksin coverage-nya ialah 88%. Kita punya satu negara ni dan 95% kan berarti. So di kawasan tuaran tu 88% saja. Jadi kita tak sampai tahap untuk mendapatkan herd immunity tu. Jadi oleh sebab tu senang virus tu berleluasa di situlah ya. Faktor-faktor lain macam pencemaran dan itu mungkin ada role ya dalam jangkitan-jangkitan yang lain, kolera ke typhoid dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok kan macam negara-negara yang dah develop macam Amerika kan, sekarang mereka ada outbreak measles campak, dan itu semua dah ada, semua infrastruktur dia dah develop dah, tapi masih
ada lagi penyakit campak. So, beberapa negara sekarang kita pertubuhan kesihatan sedunia nak mengatakan negara-negara patut ada measles elimination kan program tu ya. Tapi hanya beberapa negara sahaja yang dapat measles elimination status tu. US dulu dah dia dapatnya, tetapi sekarang pasal ada lagi outbreak tu disebabkan oleh pengaruh anti vaksin ni. Jadi measles sekarang berleluasa di Amerika. Maksudnya Datuk, ia kembali kepada isu herd immunity. Herd, ya betul. Herd immunity yang ada pihak cuba menidakkan. Ya, baik. Profesor Dr. Irwan, Prof pernah menyatakan kebanyakan penjaga enggan membenarkan anak mereka divaksin kerana terpengaruh dengan maklumat dan ideologi salah yang diperoleh di laman sosial. Ramai pengguna laman sosial di Facebook, Twitter termasuk WhatsApp memuat naik dakwaan yang tidak tepat mengenai pengambilan vaksin dan imunisasi seperti risiko kecacatan bayi serta kononnya bahan itu mengandungi bahan yang tidak suci. Justru dari sudut pandang Islam, Prof Doktor, apakah hukum buat mereka yang menyebarkan ideologi yang salah ini sehingga memudaratkan orang lain? Baik. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fiqh, kan, di sana dalam semua mazhab, sama ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya, menyatakan bahawa dalam apa-apa urusan kita kena serahkan kepada pakar. Kalau kita berurusan dalam di pasar, maka kena serahkan dipanggil kepada ahlus suq, iaitu pakar ekonomi pasar tersebut. Kalau kita bercakap pasal hukum hakam, kita bertanya ataupun rujuk kepada alim ulama. Dalam isu perubatan, kesihatan, ra'yul khabir ataupun pandangan pakar ini adalah pakar-pakar perubatan, doktor-doktor. Jadi kalau saya, jangan datang tanya saya pasal vaksin. Saya tak erti apa. Kan? Kalau dari segi macam mana nak herd immunity-nya, apa kandungan, apa dos yang diperlukan, itu jangan tanya saya sebab saya bukan ahli, saya bukan doktor perubatan. Tetapi kalau nak bertanya kepada saya tentang isu hukum hakam yang berkaitan penggunaan najis dalam penghasilan ubat, yang tu mungkin saya boleh jawablah. Kan? Sebab itu dalam kita merujuk apa-apa isu, kita bertanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nak tanya, kena tanya ahli zikir. Ahli zikir ni siapa? Ra'yul khabir tadilah pandangan pakar bidang. Jadi sebab tu kita nak bagi tahu kepada masyarakat dalam isu vaksin, kalau pihak Kementerian Kesihatan merangka satu program imunisasi yang pada pandangan berdasarkan ilmu, berdasarkan kepakaran, berdasarkan fakta, kan, bahawa ini dapat mencegah daripada penyakit-penyakit berjangkit ni, maka kita sebagai rakyat biasa follow sajalah. Itu. Jadi hukum kepada mereka yang menyebarkan ideologi yang tidak betul, fakta yang tidak betul ni bagaimana dalam sudut pandang Dr. secara ringkas? Iyalah, memang salah lah. Salah lah, kan? Sebab faktanya dia tak tepat. Walaupun kita yakin fakta itu tepat, walaupun kepercayaan kita sebegitu. Baik, Dr. Hayati, Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye berkata kerajaan setakat ini tidak bercadang mewajibkan suntikan vaksin kepada semua rakyat di negara ini. Ia berikutan kadar kesedaran rakyat terhadap kepentingan mendapatkan imunisasi telah meningkat. Soalannya, benarkah kesedaran terhadap mendapatkan imunisasi ini meningkat, Doktor, di Malaysia? Okey. Mengenai pertama kita sentuh mengenai tadi compulsory vaccination lah ya, mewajibkan vaksinasi tadi. Perkara ini memang banyak diperkatakanlah sejak akhir ini, sama ada individu ataupun satuan, especially dan sebagainya. Betul. Dan untuk makluman, actually di pihak KKM kita telah menubuhkan task force pun bagi membincangkan isu atau cadangan mengenai mewajibkan imunisasi ini. Dan semasa perbincangan ini kita melibatkan berbagai kementerian lah. Berbagai kementerian termasuk Kementerian Pendidikan, pihak JAKIM, Kementerian Wanita, berpakar all experts from private sector, persatuan dan sebagainya. So kita telah bincang banyak perkara, dia pro and cons dan sebagainya. Dan kita lihat bahawa walaupun banyak perkara yang perlu kita lihat, tapi namun begitu task force ini paper ini telah dibentak kepada atasan dan tunggu untuk dibentang ke Jemaah Menteri. Pada masa sama, apabila kita melihat dari segi keseluruhan, bila kita membincangkan antara kalangan kementerian, persatuan yang kita adakan engagement ini, terdapat yang mencadangkan dan ada juga yang
merasakan it's not the time. Dia kena lihat skala menyeluruh because bila kita wujudkan satu akta ni, dia akan melibatkan berbagai kementerian dan agensi yang berkaitan dan juga kena lihat juga susulannya, kepentingannya. Jadi sebelum kita wujudkan ni, walaupun mungkin buat masa ini kita belum dapat putusannya akhir because perkara ini akan dibentang kepada Jabatan Menteri. Namun buat masa ini apa yang kita lihat ialah dari segi immunization coverage. Kita lihat seperti Datuk tadi mention seperti di Sabah contohnya 88. Kan? Ya, terdapat pocket areas yang masih lagi belum mencapai coverage dia. Yang ini kami cuba tekankanlah. That's why sekarang ni kita war-warkan kepada komuniti, publik, sama ada individu, sebagai social media ataupun kumpulan mengenai kepentingan vaksin ini. Jadi I think bukan hanya mungkin di Sabah, tapi in the future kalau ini berterusan, for example this group of anti-vaxxers ni makin bertambah, kita risau kalau dia makin bertambah. Bila makin bertambah, mungkin lagi banyak lagi kumpulan ni lebih ramai tidak ambil vaksin, so banyak lagi pocket of areas yang ni. Sebab kita juga kena memikirkan bukan hanya isu pocket areas ni disebabkan oleh warga Malaysia, tapi juga mungkin warga asing yang datang ke Malaysia yang mana status kesihatan mereka kita tidak ketahui. Jadi pentingnya tadi tu peningkatan tadi macam Wabi Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia bila meningkat kesedaran, advokasi. Advokasi ini kita jalankan memang sekarang ni sejak ini kita memang all out. Baik. Di berbagai peringkat. Datuk pun banyak membantu kami. Pakar, even NGOs, kementerian lain banyak membantu kami untuk enhance dari segi awareness dan kepentingan vaksin tersebut. Baik, Profesor Dr. Saya bertanyakan, terdapat dakwaan daripada setengah pihak yang mengatakan kenyataan, saranan, nasihat, cadangan, pandangan mufti dan majlis fatwa kebangsaan adalah tidak relevan kerana mereka mendapatkan info daripada KKM ataupun mana-mana pihak yang memberikan info yang salah kepada kita punya para agamawan dan ulama. Doktor jangan jawab lagi. Analisis berat seketika, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali menganalisis. Sedar tak sedar kita dah sampai di penghujung rancangan. Profesor, Doktor, saya ada tanyakan tadi sebelum kita commercial break, terdapat pihak yang menolak pandangan Majlis Fatwa dan juga mufti-mufti kita yang menyarankan untuk harus untuk mengambil suntikan vaksin. Ini bagaimana pula? Jawatan kuasa fatwa sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan, mereka bila memutuskan suatu keputusan akan berdasarkan satu kertas kajian. Okey, kertas kajian ini dijalankan oleh siapa? Dijalankan oleh penyelidik-penyelidik, sama ada penyelidik jawatan kuasa fatwa tersebut ataupun jabatan mufti ataupun penyelidik-penyelidik dua yang terdiri daripada ahli-ahli akademik. Kan? Dan kadang-kadang kalau isu tentang vaksin dan kesihatan ni memang direct papernya dari KKM sendirilah. Jadi untuk mengatakan bahawa pihak jawatan kuasa fatwa mendapat info yang salah, bagi saya ini satu tuduhan yang agak besar jugalah. Kan, sebab pengalaman saya sendiri, sebab saya dari IFAH, International Fatwa and Halal Center, memang banyak terlibat dalam kajian-kajian kefatwaan sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat negeri. Kita bila buat kajian, memang kita akan mengambil satu masa yang panjang, 3 bulan, 6 bulan, bahkan kadang-kadang sampai 2 tahun pun untuk mengeluarkan satu-satu penyelidikan tersebut sebelum kita bentang kepada pihak berkuasa agama, termasuklah jawatan kuasa fatwa. Jadi memutuskan suatu hukum ataupun suatu fatwa termasuk dalam isu vaksin ini bukan orang tanya Google jawab, bukan begitu. Kan, ini melalui satu proses yang panjang, satu penelitian, satu kajian yang mendalam. Baik, Datuk, sebagai kesimpulan kita berkenaan perbincangan kita pada malam ini, bagaimana Datuk? Okey, apa tu yang kita berkenaan dengan polio tapi yang masalah sebenarnya ialah berkenaan imunisasi dan nasihat saya kepada ibu bapa yang ada keraguan berkenaan dengan vaksinasi itu, saya syorkan jangan mereka percaya sangat apa yang dikatakan oleh orang-orang yang anti vaksin itu. Ada ramai yang di pertengahan yang tak tahu baik ke tak baik, tapi kita di sini Dr. Yati dan Persatuan Pediatrik Malaysia dan sebagainya, kami memberi nasihat ini supaya kita hendakkan populasi anak-anak kita sihat, dan itu yang aim dia. Kalau Syafina tanya berkenaan dengan Persatuan Pediatrik Malaysia ke ataupun Persatuan Perubatan Malaysia ke ataupun persatuan-persatuan lain yang profesional ni,
kami semua katakan kita patut ada mandatory ataupun compulsory vaccination tu diwajibkan ya. Tetapi dan kita boleh ikut negara-negara yang berdekatan dengan kita, Singapura, Brunei, Korea dan sebagainya. Mereka ada undang-undang yang memaksakan rakyat mereka diberi vaksin tu. Dan kita patut ikut itu, ataupun kita tak semestinya orang yang miskin yang tak datang kerana mereka terpaksa kerja tu diberi denda kalau tak beri vaksin. Adalah cara-caranya supaya kita carry out law tu, undang-undang tu with a heart. Kalau mereka tak ada masa, dan kita tolong mereka. Betul. Baik, terima kasih Datuk. Dr. Hayati, sejak tahun 2010 bilion dos OPV digunakan di seluruh dunia dan mencegah 13 juta kes polio. Hanya kurang daripada 750 kes VDPV dilaporkan. Cuma kelemahan OPV seperti yang kita telah bincangkan tadi, virus ini dikumuh menerusi najis dan boleh hidup selama 6 minggu dalam persekitaran. Jadi untuk di Malaysia, Doktor, apa lagi yang mampu kita lakukan, Doktor? Gerakan anti vaksin akan terus menidakkan vaksin. Pekerja asing dari negara yang program imunisasinya tidak menyeluruh akan terus membanjiri negara. Apa pilihan yang kita ada, Dr. Hayati, dalam mengawal penularan penyakit berjangkit ini? Okay, soalnya adalah soalan yang bagus atau yang penting untuk semua maklumlah. Pertama mengenai polio tadi. Because now Malaysia sepenuhnya telah menggunakan IPV. That means tidak ada isu risiko mengenai penggunaan vaksin oleh virus lah. Kecuali because sekarang ni, untuk kes sekarang ini disebabkan oleh dia punya identical link with virus di Philippines. Jadi maknanya dari segi aspek kemungkinan penularan melalui oral poliovirus, kita harap tidak ada masalah, kecuali semua rakyat Malaysia atau kanak-kanak ini diberi imunisasi, liputan. That's why seperti yang Datuk mention, kita mengharap sangat semua ibu bapa agar memahami kenapa pentingnya memberi vaksinasi kepada kanak-kanak ini. Ya, baik. Untuk Maksudnya doktor di sini, maaf saya paksa motor sebab saya punya masa telah terlalu singkat. Maksudnya akhir sekali pilihan yang kita ada adalah hanya imunisasi. Imunisasi sahaja. Dan kita harap sangat, because ini adalah hak anak-anak itu sendiri dan juga hak komuniti. Kalau kita tak ada jaga hak mereka ini, protection is not to the baby but also for the community. Itu pun sangat penting. Baik, terima kasih Doktor. Minta maaf kerana terpaksa memotong kerana masa tidak mencukupi. Baik, akhir sekali Prof, Doktor, secara ringkasnya saya nak bertanyakan, daripada tahun 1988 hingga 2013 terdapat 7 keputusan musyawarah seperti yang Prof katakan sebelum ini, malah resolusi persidangan ulama sedunia pada tahun 1992 dan 2009 juga telah menekankan keharusan, galakan dan hak pemerintah untuk mewajibkan rawatan secara paksaan ke atas rakyatnya jika penyakit tersebut boleh membahayakan masyarakat. Resolusi itu juga bersetuju bahawa menjadi hak kerajaan untuk mewajibkan suntikan vaksin untuk mencegah penyakit tertentu. Di Malaysia, beberapa mufti telah menyatakan wajib untuk memberi suntikan vaksin. Justru adakah sudah sampai masanya untuk Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan mewajibkan suntikan vaksin? Secara ringkas. Boleh jadi, dan kerana ini adalah satu kepentingan maslahat umum berbanding maslahat yang kecil yang tadi kita bincang pada peringkat awal tadi. Demi untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih ramai berbanding sekelompok yang tidak ataupun tidak mahu kepada vaksin ini, boleh jadi kerajaan ada hak sebenarnya untuk mewajibkan. Baik, terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita, kepada Prof Dr, kepada Datuk dan juga kepada Dr Nur Hayati. Dan sedikit kesimpulan daripada saya, pada 2018 KKM merekodkan 6 kematian akibat demam campak dengan semua kes tidak menerima imunisasi, 5 kematian akibat difteria dengan 4 kes tidak menerima imunisasi dan 22 kematian akibat batuk kokol dengan 19 kes tidak menerima imunisasi. Penting untuk kita tahu, walaupun satu kes ia sudah cukup untuk dikira sebagai wabak. Melihat kepada situasi dan jumlah kematian ini, sudah tiba masanya langkah menyeluruh diambil dengan mewajibkan imunisasi demi melindungi komuniti daripada penyakit ini terus merebak. KKM seperti yang doktor katakan komited untuk mewajibkan vaksin. Resolusi Persidangan Ulama Sedunia bersetuju adalah menjadi hak kerajaan untuk mewajibkan suntikan vaksin demi mencegah penyakit tertentu. Para mufti juga sepakat untuk mewajibkan vaksin. Maka apa lagi yang kita tunggu? Kerajaan, keputusan kini di tangan kalian dalam menentukan apa yang terbaik buat rakyat. Dengan itu sekian analisis minggu.